Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan krisis alam sekitar. Baik, yang pertama, perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Berdasarkan kepada terjemahan literal, perkataan alam sekitar ini adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Secara khusus, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkupi suatu organisma di muka bumi. Fenomena ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Isu krisis alam sekitar semakin berluasa dalam sebuah negara yang diakibatkan oleh penduduk sendiri. Seterusnya, krisis alam sekitar yang berlaku dalam sebuah negara sudah semestinya akan menyebabkan konsep kemajuan dan pembangunan negara tidak dapat direalisasikan. Akibatnya, bukan hanya generasi ini sahaja yang akan mengalami masalah, akan tetapi generasi di depan juga akan mewarisi masalah yang diwujudkan pada masa kini. Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting. Yang pertama, penguasaan manusia terhadap alam sekitar, dan manusia yang terbaik akan terus kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azimah binti Allah. Terdapat 3 objektif kajian ini dijalankan, iaitu yang pertama, menyatakan definisi alam sekitar. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor dan krisis alam sekitar. Dan yang ketiga, mengkaji impak krisis alam sekitar terhadap peradaban dan ekosistem manusia. Seterusnya, kajian literatur. Sudah menjadi pengetahuan umum bahawa persekitaran yang bersih boleh menjamin keselesaan dan kesejahteraan hidup. Walau bagaimanapun, keadaan persekitaran yang bersih adalah alam sekitar yang bebas daripada sebarang bentuk pencemaran. Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan, namun alam sekitar masih menghadapi masalah yang semakin serius. Antara masalah berkaitan dengan alam sekitar adalah pencemaran udara, pencemaran air di sungai dan pemedalan hutan. Banyak kajian merumuskan bahawa isu pencemaran alam sekitar ini berpunca daripada perlakuan aktiviti manusia sendiri, yang mana alam sekitar ini tercemar kerana aktiviti manusia yang lebih mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kesan ke atas persekitaran dan kehidupan pada masa hadapan. Ia juga berkaitan nilai dan cara hidup yang tidak mesra kepada penjagaan persekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Marwati binti Sirul dan saya akan membincangkan tentang aktiviti yang menyebabkan krisis alam sekitar. Menurut Ismail ETAL 2010, komuniti merupakan ejen dalam membantu kerajaan untuk mengurangkan masalah pencemaran sungai. Walau bagaimanapun, dalam kajian yang menyatakan masyarakat yang tinggal berhampiran dengan sungai sememangnya menjadi masalah dalam pengurusan alam sekitar. Malah, manusia juga sering melaksanakan projek pembangunan menyebabkan pencemaran air sungai dan akan menyebabkan pengurangan sumber makanan seperti ikan, ketam, udang dan sebagainya. Kesan pencemaran alam sekitar. Yang pertama, alam sekitar yang tercemar menyebabkan datangnya penyakit yang berbahaya. Yang kedua, banyak penyakit yang berpunca daripada alam sekitar, seperti batuk daripada pencemaran udara, sakit perut daripada pencemaran air, selsema dan sebagainya. Yang ketiga, pencemaran juga boleh mengancam tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Untuk metod kajian pula, kami menggunakan kajian dokumentasi, iaitu semua rujukan adalah daripada sumber internet dan mana-mana akhbar. Sebagai contoh, berita harian dan akhbar bernama. Seterusnya, analisis dapatan kajian yang pertama iaitu definisi alam sekitar. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar yang menyatakan bahawa pencemaran ialah
perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan yang berbahaya. Oleh itu, melalui akta ini menjelaskan bahawa pencemaran ini daripada campuran hasil daripada bahan kimia yang mendatangkan kesan terhadap alam sekitar. Analisis dapatan kedua, faktor krisis alam sekitar. Faktor krisis alam sekitar terbagi kepada 4 jenis pencemaran yang dapat mencemarkan alam sekitar. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada pembebasan asap-asap kilang, penggunaan pengawal dingin dan arang batu yang tidak terkawal, dan pelepasan asap-asap kenderaan yang mengakibatkan hujan asid. Seterusnya, pencemaran air. Pencemaran air berpunca daripada pembuangan sisa toksik sehinggakan air berubah menjadi hitam pekat dan aktiviti cari gali petroleum yang mengakibatkan tumpahan minyak yang dapat mencemarkan air. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah berpunca daripada pembuangan sampah serta aktiviti pertanian dan perkebunan yang menggunakan bahan kimia iaitu baja bagi menyuburkan tumbuhan tetapi ia mendatangkan kesan terhadap tanah. Akhir sekali, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi berpunca daripada operasi pembinaan industri yang menggunakan besi dalam tanah serta berpunca daripada kesesakan jalan raya yang mengakibatkan gangguan komunikasi manusia akan terjejas. Seterusnya, impak terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Yang pertama, pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan melalui hujan asid. Contohnya, kenaikan suhu yang melampau akan mengakibatkan manusia mendapat penyakit seperti katarak mata, penyakit kulit, kesukaran bernafas, penyakit paru-paru dan sebagainya. Hal ini berlaku disebabkan oleh lapisan udara yang bercampur dengan bahan kimia. Yang kedua, aktiviti pertanian di negara Malaysia akan merosot apabila pencemaran air berlaku. Oleh itu, ekonomi negara berada dalam keadaan yang tidak stabil. Malah, sumber protein dan sumber makanan manusia juga akan terjejas. Hal ini disebabkan oleh aktiviti pembuangan bahan-bahan radioaktif ke laut dan sungai, yang mana hal ini akan mengakibatkan kehidupan air seperti tumbuh-tumbuhan dan kehidupan akuatik mati. Tuntasnya, manusia akan mendapat penyakit kronik jika mengambil sumber makanan yang beracun dan meminum menggunakan air yang tercemar. Yang ketiga, penebangan pokok akan menyebabkan hutan diterangkan secara berleluasa. Ia bukan sahaja mengganggu ekosistem hutan tetapi turut berlakunya pencemaran bumi terhadap buruan, binatang dan hidupan lain disebabkan oleh jentera yang kuat. Hal ini kerana berlakunya tanah runtuh kerana kekurangan kebergantungan tumbuhan terhadap tanah serta berlakunya banjir. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf Ahmad. Kesimpulan daripada tajuk ini ialah yang pertama, masyarakat tidak berubah akan menyebabkan masalah alam sekitar ini akan terus berlaku. Jadi kita sebagai masyarakat di Malaysia ini perlulah mengambil berat tentang krisis alam sekitar ini, terutamanya di sekeliling kita, kerana bab kata Halsey, lingkungan di sekitarmu membentuk dirimu. Jadi kita mestilah sentiasa mengekalkan kebersihan di sekeliling kita kerana ianya membentuk kepribadian diri kita. Seterusnya ialah
Tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama amat penting untuk mengekalkan alam sekitar ini daripada terus tercemar. Jadi kita sebagai ketua perlulah menunjukkan sikap tanggungjawab kepada generasi-generasi muda untuk terus mengekalkan populasi alam sekitar ini daripada terus tercemar. Dan akhir sekali ialah peranan-peranan agensi yang terlibat. Agensi-agensi alam seharusnya mengambil inisiatif bagi memupuk semangat cintakan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Dengan adanya kempen cintakan alam sekitar ini, secara tidak langsung kita dapat memupuk semangat cintakan alam sekitar dalam diri mereka. Selain itu, kita juga akan dapat memberikan kesedaran dan pengetahuan am kepada mereka tentang kebaikan dan kepentingan menjaga alam sekitar. Dan akhir sekali, daripada tajuk krisis alam sekitar ini, kami mengambil beberapa lampiran. Yang pertama daripada Sinar Harian yang bertajuk Isu Pencemaran Air Bagaikan Tiada Kesudahan, dan yang kedua daripada Berita Harian Online yang bertajuk Pencemaran Udara Risiko Terbesar Jangka Hayat Global. Saya rasa itu tak sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.